Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Wan Ahmad Faisal memang salah seorang manusia antara manusia yang cerdik tak cerdik. Sebagai salah seorang daripada ahli parlimen Malaysia yang cerdik tak cerdik. Okey, so saya mau minta tolong tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian untuk buat ranking. Untuk undi. Mana satukah cadangan Wan Ahmad Faisal yang menjadi pilihan hati anda? Cadangan paling lucu. Cadangan paling lucu. Okey, dia ada 3 cadangan tau setakat ini. Cadangan dia yang pertama, dia kata apa? Dia kata cetak wang untuk selamatkan ekonomi. Cadangan daripada Wan Ahmad Faisal ini bukan saja dilihat sebagai satu yang lucu, lawak, tidak masuk akal oleh pakar-pakar ekonomi, malah mereka melabel Wan Ahmad Faisal sebagai manusia MP paling tidak faham apa yang dia cakap. Dia paling tidak faham apa yang dia cakap pun dia tidak tahu. Macam mana cetak wang boleh selamatkan ekonomi? Itu cadangan pertama. Cadangan kedua dia, surat layang sebagai bukti di parlimen. Ini paling seronok lah. Ini memang ramai yang akan seronok dengan cadangan ini, saya fikir. Ramai yang akan seronok dengan cadangan ini. Kenapa tidak seronok dia? Selepas ini kalaulah cadangan ini dipakai, banyaklah orang boleh buat suka-suka hati dekat parlimen. Yang penting dia boleh buat surat layang. Dia cipta surat layang kah? Ndak kira lah betul kata dia itu surat layang. Yang penting ada surat layang. Sudah boleh buat ini bukti di parlimen. Aduh, ini betul-betul lucu. Dan entahlah masuk akal ke tidak. Mana boleh di parlimen surat layang jadi bukti. Parlimen tu adalah tempat yang mulia tu. Semua data baru boleh bukti. Ini surat layang tiba-tiba boleh jadi bukti. Memang amat pelik bin ajaib. Pelik bin ajaib. Nah, cadangan dia yang ketiga, yang paling terbaru, saya pikir inilah cadangan paling tolol dia pernah buat. Minta maaf lah cakap itu. Minta maaf saya cakap itu, sebab memang tolol punya cadangan lah. Pada pendapat saya cadangan ini langsung tidak boleh dipakai. Dia kata tukarkan persijilan halal itu, persijilan halal, tukarkan daripada JAKIM kepada MITI. Hanya kerana ada orang komen dia di luar negara, entah di mana dia pergi sebentar pastilah. Ada orang komen dia bilang susah mau dapat syarat-syarat mau dapat untuk persijilan halal di Malaysia susah. Tiba-tiba dia bilang tukarkan kepada MITI. Aduh. Apa kena mengena MITI dengan persijilan halal? Alamak, Wan Ahmad Faisal, apa jadi dengan kamu ni? Kamu semakin terlampau main politik sampai apapun kamu tidak boleh fikir lagi. Satu benda pun tidak boleh fikir lagi. Yang penting boleh tunggang-tunggang saja. Entahlah. Lepas ni hadiah wang Tuan Ibrahim, Tuan Man, apa pendapat kamu? Betul kamu tukar JAKIM punya tugas itu kepada MITI? Kalau tiba-tiba dorang sukung ini, tak tahulah apa jadi dengan Malaysia. Tapi tak apalah, itu hak kamu lah kan. Itu hak kamu, agama kamu, kepercayaan kamu. Saya okey saja. Okey. So tinggalkan komen anda, mana satu pilihan hati, mana satu yang kamu suka dia punya cadangan. Yang nombor 1, cetak banyak-banyak duit selamatkan ekonomi. Nombor 2, cadangan dia surat layang. Surat layang boleh diterima di parlimen. Dan atau nombor 3 iaitu tukarkan kuasa persijilan halal itu daripada JAKIM kepada MITI. Tinggalkan komen anda.
untuk mendapatkan berita lengkap tentang laporan ini ada di Harapan Daily. Harapan Daily saya baca dan saya ulas. Kamu boleh pergi ke Harapan Daily cadangan. Nah, kamu boleh nampak lah itu 3 cadangan yang memang daripada Wan Ahmad Faisal yang memang pelik bin ajaib. Okey, tinggalkan komen anda dan Nadi Suara Rakyat. Bergema di channel ini, kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat tengah hari tuan-tuan dan puan. Ramai yang mau tahu apa perkembangan terkini untuk isu rasuah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Okey, kronologinya kita sudah tahu. Dia sentiasa selalu kena panggil oleh SPRM. Lepas itu dia ambil berjam-jam untuk beri keterangan. Lepas tu balik, lepas tu datang lagi. Okey, akhirnya ada satu lagi perkembangan terkini untuk isu rasuah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bekas Perdana Menteri Malaysia. Hari ini 7 Mei tahun 2025, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meninggalkan bangunan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kira-kira jam 5 petang. Oh, ni kemarin. Selepas 6 jam disiasat. Sekali lagi dia disiasat lagi 6 jam. Jadi ini maksudnya antara penyiasatan, pengambilan maklumat ataupun kenyataan yang antara paling panjang lah. Beliau tiba di Ibu Pejabat Suruhanjaya itu kira-kira jam 11 pagi kemarin. Walaupun sudah beberapa kali sebenarnya, beberapa kali Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dipanggil oleh SPRM, namun siasatan terhadap kes berkenaan masih berada di peringkat awal dan setakat ini telah mencapai tahap 15 hingga 20%. SPRM menjalankan siasatan berhubung kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ahli Parlimen Beras itu disiasat antara lain membabitkan perbelanjaan serta perolehan dana untuk promosi dan publicity program Keluarga Malaysia, program Keluarga Malaysia sepanjang tempoh pentadbirannya sebagai Perdana Menteri dari Ogos 2021 hingga November 2022. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, perkembangan terbaru ini menyaksikan sekali lagi beliau Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob iaitu bekas Perdana Menteri Malaysia sekali lagi dipanggil lagi oleh SPRM. Menjadi persoalan ialah sampai bila baru ada keputusan, sampai bila barulah ada perkembangan sama ada Peguam Negara bahagian Jabatan Peguam Negara akan mengambil tindakan mendakwa ataupun akhirnya didapati tidak ada apa-apa kes dan dilepaskan. Paling menarik ialah perkara ini berlaku pada ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri, yang saya fikir sangat bagus berlaku pada ketika ini. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia, polisi kerajaan yang ditadbir diketuai oleh beliau, polisinya ialah tidak mengganggu mana-mana perjalanan mahkamah atau keputusan mahkamah. Jadi baguslah, bagus sebab kita yakin perjalanan perbicaraan ini akan berlangsung dengan baik. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mendapat pembelaan yang sebaik mungkin dan dia pun akan dapat keputusan yang baiklah. Jadi adil. Kalau dia bersalah, pasti dia bersalah keputusan dia. Kalau dia tidak bersalah, pasti dilepaskan. Jadi itulah kebaikannya. Pada ketika sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, semua kes-kes besar, jerung-jerung, naga-naga, keluar kes dia semua supaya dapat diadili dengan baik, saksama dan tidak berat sebelah. Itulah kebaikan dia. Okey, itulah perkembangan terkini untuk isu rasuah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang masih dalam tahap 15 ke 20%. Kita jumpa lagi. Bye bye.